Selamat sejahtera doktor, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tentang tajuk sosiologi. Dalam pembentangan ini, sebagai pengenalan, kami akan menguraikan definisi, konsep, ciri-ciri dan pandangan tokoh atas sosiologi, dan yang kedua, amalan yang wujud, dan yang ketiga, kaitan antara tajuk sosiologi dengan isu semasa, dan yang keempat, cara mengatasinya. Pertama sekali, kita kena tahu apakah itu sosiologi. Sosiologi berasal dari perkataan Latin iaitu socios yang bermaksud kawan atau teman, dari perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud pengetahuan. Dari segi umum pula, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat dan perkembangan masyarakat, struktur sosial dan perubahannya. Dari segi falsafah, manusia dikaji berdasarkan peradaban sosial dan peradaban manusia. Penyelidikan yang bersifat saintifik dan empirikal untuk mengkaji fenomena sosial. Konsep sosiologi bahagi kepada dua iaitu konsep asas dan konsep umum. Konsep asas seperti bangsa, etnik, kerakyatan dan kewarganegaraan serta masyarakat. Dan konsep umum pula budaya, sosiologi dan enkulturasi. Terdapat 4 ciri sosiologi iaitu berpengalaman, kumulatif, teori dan tidak beretika. Pertama sekali, berpengalaman. Sosiologi adalah sains sebenar, fakta secara logik menurut akal manusia, bukannya sains yang wujud daripada khayalan ataupun sangkaan. Yang kedua ialah kumulatif, iaitu sosiologi adalah sains yang disusun dengan hasil pemerhatian, lapangan dan teori yang berlaku dan berdasarkan kesahannya yang selalu ditingkatkan dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga ialah teori. Sosiologi adalah sains yang terdiri daripada data, hasil pemerhatian yang tepat berdasarkan prinsip saintifik yang berlaku dengan melihat sebab dan akibat atau hubungannya. Yang keempat ialah tidak beretika. Sosiologi adalah sains yang mengkaji fenomena gejala dan masalah secara objektif tanpa mempersoalkan nilainya. Pandangan tokoh tentang sosiologi. Menurut Ibn Khaldun, sosiologi merupakan bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya iaitu peradaban sosial dan peradaban manusia. Beliau mengkaji perkaitan antara institusi sosial seperti politik dan ekonomi serta meneliti hubungan antara institusi sosial berkenaan. Menurut Karl Marx, beliau menganalisis hubungan masyarakat dengan sistem kapitalis dan mencipta teori melalui penelitian terhadap proses perubahan sejarah. Beliau menekankan bahawa perubahan sosial bukanlah dipengaruhi oleh nilai atau idea tetapi dipengaruhi oleh ekonomi. Ia mengkritik sistem kapitalisme. Menurut Emily Durkheim, sosiologi hanya boleh dianggap sebagai sains sekiranya pengkaji memfokuskan kepada fakta sosial. Menurut Max Weber, stratifikasi bukan hanya disebabkan oleh ekonomi sahaja tetapi oleh status dan kuasa. Konsep ideal type iaitu konsep yang menggambarkan ciri utama sesuatu perkara atau fenomena. Di manakah amalan ini berlaku? Amalan ini berlaku di dalam dunia sosial. Ianya adalah budaya di mana manusia tidak lagi hidup bersendirian, tetapi ia bergantung antara satu sama lain dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Amalan ini juga memerlukan interaksi dua hala sesama individu itu ketika melakukan perkara-perkara seperti bantu-membantu dalam membersihkan kawasan sekitar, dalam membersihkan kawasan denggi dan juga dalam menjayakan program sambutan bulan kemerdekaan. Ianya adalah sikap atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan secara sukarela. Hal ini mampu mewujudkan kesedaran sosial dalam kalangan setiap individu itu sendiri. Komunikasi yang berterusan serta interaksi sosial dalam setiap masyarakat ini dilihat dapat mewujudkan penyatuan dalam kehidupan seharian mereka. Dengan ini akan wujudlah satu semangat keakraban dan semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat kita. Dan dengan adanya hubungan sosial ini, proses penyesuaian diri dengan anggota masyarakat yang lain berlaku dengan sangat baik. Sejauh manakah amalan gotong royong ini mempengaruhi rakyat Malaysia? Pada pendapat saya, amalan gotong royong ini mempengaruhi rakyat Malaysia dari aspek individu, masyarakat dan juga negara. Dari aspek individu, ianya dilihat dapat memberi kesan yang mendalam di dalam diri individu itu sendiri apabila melakukan amalan ini kerana ianya memupuk nilai positif dalam diri mereka. Sekiranya kawasan sekeliling kita bersih dan ceria, ianya dapat memberikan perasaan atau aura positif di dalam diri mereka. Sekaligus mereka juga akan mengetahui bahawa betapa mudahnya untuk menyelesaikan sesuatu perkara kerja atau tugasan dengan tenaga kerja yang ramai, sekaligus dapat mengurangkan sikap pentingkan diri sendiri yang ada di dalam diri mereka. Kesannya, individu tersebut akan menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, masyarakat dan juga negara. Pada masa yang sama, diri individu itu sendiri juga dapat mengelakkan daripada masalah tekanan yang dihadapinya dan dapat meningkatkan keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Dari aspek masyarakat pula,
Amalan ini dilihat dapat memupuk sebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Hal ini kerana amalan ini dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian masyarakat kita pada hari ini. Antara nilai-nilai murni yang dapat dipupuk ialah bekerjasama, bertolak ansur dan kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara secara berkumpulan. Dengan adanya aktiviti gotong royong ini, masyarakat akan lebih prihatin dan mengambil berat mengenai kebersihan alam sekitar. Selain itu, amalan gotong royong ini dapat memupuk sikap berjimat cermat dalam kalangan masyarakat kita kerana mereka akan lebih bekerjasama untuk membersihkan sesuatu tempat dan tidak perlu membuang-buang untuk mengupah orang lain membersihkan kawasan tersebut. Okey, selain itu, amalan ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat kita sekaligus menghidupkan semangat kejiranan antara mereka. Selain itu, amalan ini juga dapat mengekalkan keamanan dalam kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Hal ini kerana amalan gotong royong ini menjadikan masyarakat kita menikmati ketenangan dan kemakmuran tanpa ada berlaku salah faham antara satu sama lain. Dari aspek negara, amalan ini dapat dilihat ianya mewujudkan semangat perpaduan kaum yang jitu dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, bangsa dan agama. Pada masa yang sama, dengan wujudnya semangat perpaduan kaum yang jitu ini, kita dapat melihat Malaysia mengekalkan keamanannya sekaligus dapat mengelakkan berulangnya kembali peristiwa 13 Mei 1969. Selain itu, dengan adanya amalan ini, Malaysia dilihat boleh berkembang maju dan bergerak seiring dengan negara-negara luar. Pada masa yang sama, Malaysia juga dapat mengelakkan mempunyai rakyat yang bersifat pemalas dan tidak mementingkan kebersihan. Yang terakhir adalah Malaysia dapat dipandang tinggi oleh pelancong-pelancong dari luar negara kerana dengan adanya amalan gotong royong ini, Malaysia sering memperlihatkan persekitaran yang indah di mata pelancong-pelancong luar negara. Assalamualaikum, saya Uzair akan bentangkan tentang punca dan faktor bagi isu perpaduan dalam tajuk sosiologi ini. Yang pertama ialah kesan sistem pecah dan perintah yang dibawa oleh penjajah. Dasar yang dibawa oleh penjajah Inggeris ini telah mewujudkan jurang antara kaum baik dari segi ekonomi maupun polarisasi kaum. Dan ini menjadikan kedudukan ekonomi Bumiputera ketika itu ketinggalan berbanding dengan kaum Cina dan India ketika itu. Kedua, ketidakterimaan budaya dan istiadat kaum lain, di mana perpaduan di negara ini masih berada di tahap yang paling asas, di mana terdapatnya defisit atau jurang kepercayaan antar kaum. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam sebuah majlis, terdapat pelbagai kaum, namun hampir tiada interaksi itu. Sikap kurang waspada ketika bertutur dan perlakuan juga menjadi punca perenggangan antar kaum, sekiranya tidak menjaga sensitiviti kaum lain, yakni membawa sentimen perkauman. Seperti mana yang kita lihat isu sebelum ni, iaitu persoalan agama Islam seperti agama rasmi negara dan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan seringkali diungkit dan akan memecah belahkan perpaduan kaum. Ketiga, faktor politik. Dilihat sebahagian pemimpin dari kerajaan terdahulu yang kurang berkredibiliti ini sengaja membangkitkan sesuatu isu bagi menaikkan kemarahan masyarakat sekaligus menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Terdapat juga kesilapan parti politik di Malaysia yang hanya mengutamakan kerjasama dengan kaum lain, dengan kaum di dalam parti masing-masing tanpa mengambil kira penglibatan kaum lain. Keempat, sistem pendidikan yang terasing. Seperti yang saya sedia maklum, setiap golongan etnik ada sistem pendidikan tersendiri seperti pelajar Melayu belajar di sekolah Melayu, pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan seterusnya bagi kaum India dan lain-lain kaum. Sistem sebegini dilihat kurang dalam memainkan peranan bagi memupuk integrasi dan kesefahaman dalam kalangan generasi muda. Yang kelima, propaganda media sosial. Ada setengah sikap individu yang suka hanya baca dan terus percaya akan berita sensasi tanpa soal selidik kesahihannya, menjadi punca rapuhnya perpaduan kaum. Rakyat Malaysia ketika ini menjadikan media sosial sebagai tempat hina-menghina, caci-mencaci, sebagai tempat sehingga perkara kecil pun ingin dibangkitkan kerana sengaja ingin menghangatkan suasana. Yang keenam ialah kurang interaksi antara kaum. Di sebuah negara Malaysia, iaitu sebuah negara yang tak sebesar ini, mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau dan orang asli antaranya. Kesemua kaum ini menetap di sebuah tempat yang berbeza di seluruh pelosok negara, dari kawasan bandar hingga ke kawasan pedalaman. Jadi masalah ini menjadi kunci kepada kehilangan interaksi tersebut dan menjadikan mereka hanya berinteraksi sesama kaum sendiri sahaja. Dan yang terakhir ialah pembentukan Malaysia yang berasaskan integrasi. Jadi Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dibentuk secara integrasi dan bukannya secara asimilasi. Dengan pendekatan integrasi ini, semua kaum dilihat hidup dengan cara berbeza dari segi pertuturan dan ada istiadat dalam sesebuah majlis. Jika nak dibandingkan dengan asimilasi, rakyatnya tidak boleh berbeza dan perlu menjadi satu dalam kehidupan nasional. Jadi ini merupakan bahan bukti bacaan kami untuk penguraian slide ini. Sekian daripada saya. Seterusnya adalah pandangan untuk mengatasi masalah dengan merujuk kepada falsafah rukun negara dan juga falsafah kebangsaan. Okey.
Dengan merujuk pada falsafah rukun negara, iaitu rukun negara kesopanan dan kesusilaan, pertama kita dapat menunjukkan sesuatu yang boleh bersifat personal dan juga sesuatu yang berkaitan dengan perhubungan di antara manusia dan juga manusia. Okey, yang kedua, boleh menjamin dan mengekalkan harmoni, iaitu hubungan baik di antara rakyat dengan rakyat. Dan yang ketiga adalah dapat mengambil kira perasaan dan juga mempunyai rasa hormat serta bertindak balas dengan orang lain dengan secara sopan dan secara tidak langsung mengekalkan kesusilaan. Dan yang keempat adalah untuk dapat melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai perasaan bertolak ansur dan menjaga kesopanan serta kesusilaan. Okay, seterusnya adalah dasar pernikahan, kebangsaan dan perpaduan negara. Okay, yang pertama adalah pernikahan di Malaysia ini adalah satu usaha yang telah berurusan ke arah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan rukun negara, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okay, yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum telah diwujudkan bukan sahaja untuk bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat yang berbentuk akademik sahaja. Ia juga dapat memberi dan juga mendidik untuk membentuk sahsiah kepribadian dan juga perwatakan murid yang diingini untuk memupuk sikap perpaduan di dalam diri mereka. Dan yang ketiga adalah usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga mampu untuk mencapai kesejahteraan diri sendiri serta juga memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan juga negara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan moral yang diperkenalkan kepada pelajar dapat mengukuhkan pegangan agama mereka sendiri dengan menanamkan sifat mulia serta membentuk tingkah laku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia.